Okay, so selamat pagi. Okay, selamat sejahtera semua pelajar. Hari ini kita akan belajar bagaimanakah anda menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus. Okay, menentukan titik persilangan. Titik persilangan. Dua garis lurus. Kita telah belajar lah. Formula untuk persamaan garis lurus. Siapa tahu? Persamaan garis lurus. Siapa boleh beritahu persamaan garis lurus? Apa dia? Ada 3 bentuk kan? Siapa boleh bagi bentuk persamaan garis lurus? Anyone? Garis lurus. Bentuk. Rumus. Formula. Y equal mx plus c. Okay, Nicholas ada jawab. Nicholas guna mic lah, senang lah. Guna mic. Okay, so Y equal mx plus c. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, bentuk ataupun formula persamaan garis lurus. Yang kedua, ada 3 bentuk kan? Okay, yang pertama Y equal mx plus c. Yang kedua, cepat. Yang kedua, apa? Yang kedua. AX plus BY equals C. Ya, bagus. Okay, AX plus BY equal C. Okay, ini adalah persamaan garis lurus. Okay, yang ketiga. Last sekali. Okay, siapa boleh bagikan? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Yes. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, so ini adalah persamaan garis lurus. Okay, ketiga-tiga ini. Persamaan garis lurus. Tolong hafal lah. Okay, tolong ingat pelajar. Okay, tolong ingat. Sebelum cuti kita ada belajar bagaimana kita nak tukarlah daripada bentuk pertama kepada bentuk kedua, ketiga. Dan daripada kedua ke pertama dan ketiga dan seterusnya lah. Kita ada belajar. Bagaimana nak tukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Itu kita telah belajar. Kita juga telah belajar maksud bagi M dan C. Apa maksud bagi M? M mewakili apa? M mewakili nilai apa? Kalau X dengan Y itu koordinat lah. Koordinat X, koordinat Y. Bagaimana pula dengan M? Gradient. Gradient, very good. Tak Chinese. Gradient, kecerunan. M itu kecerunan. M mewakili kecerunan. Kecerunan garis lurus. Kecerunan. M itu kecerunan. Kecerunan. Gradient of straight line. C. C mewakili Y-intercept. Yes, Y-intercept, pintasan Y. Y-intercept, pintasan Y. So, kena ingatlah pelajar. Jangan lupa. Tolong kat rumah, tolong pastikan kamu belajar. Sentiasa belajar ketika berada di
rumah. Sebab periksa akhir tahun tidak lama lagi lah. Okey, bulan 11 dijangkakan lah. Okey, so sekarang kita lihat dah hujung bulan 9, maknanya tinggal sebulan lebih saja untuk awak ulang kaji. Okey, yang akan menentukanlah masa depan awak. Okey, so tolong ambil berat tentang masa depan awak sendiri. Tolong ambil berat concern your future lah. Bagaimanakah anda menentukan titik persilangan bagi dua garis lurus? So ada ada tiga kaedah. Di sini dia ada 3 kaedah, walaupun dia tulis 2 tapi sebenarnya ada 3. So kita lihat titik persilangan bagi dua garis lurus boleh ditentukan dengan kaedah-kaedah berikut. So ada kaedah-kaedah dia. Kaedah yang pertama, melukis kedua-dua graf garis lurus pada sata kertas yang sama dan tentukan titik persilangan daripada graf. Ini kaedah yang pertama. Kita lukis graf. Lukis graf bagi kedua-dua persamaan. Ini kaedah yang pertama, guna kaedah graf. Kaedah kedua, penyelesaian persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Kita boleh selesaikan dengan menggunakan persamaan serentak. Persamaan serentak sama ada kaedah penggantian atau kaedah penghapusan. Di sini juga dia ada kata awak boleh guna kalkulator untuk menyemak jawapan. Awak boleh gunakan kalkulator untuk semak jawapan. Maksudnya awak boleh guna kalkulator untuk cari jawapan. Jawapannya boleh diperolehi dengan menggunakan kalkulator. Tapi itu hanya untuk semak jawapan sahaja. Sebab dalam periksa langkah kerja ada markah. So, kalau awak hanya ada jawapan tapi tak ada jalan kerja, tak dapat markah lah. Mesti ada jalan kerja. So ada 3 kaedah untuk dapatkan titik persilangan. Kita lihat yang pertama dulu. Ini contoh 16 lah. Ada dalam buku teks. Tentukan titik persilangan. Titik persilangan bagi garis lurus. So garis lurus apa? 2x tambah y sama dengan 5. Ini adalah garis lurus yang pertama lah. Dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. So ini garis lurus yang kedua. So 2 garis lurus kalau awak lukis nak lukis, kena ada jadual lah. Ada jadual nilai. Lepas tu awak boleh plot. So ini hasil dia lah. Ini hasil dia. Untuk yang warna pink, warna pink ialah garis lurus untuk 2x tambah y sama dengan 5. Untuk yang pink ni ialah garis lurus 2x tambah y sama dengan 5. Untuk yang biru, garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. So dia punya titik persilangan. Titik persilangan maksudnya titik yang bersilang lah. Dia akan bersilang pada satu titik. Soalan tu dia nak tahu dah dia punya titik persilangan itu. So kalau awak lihat dalam graf, titik persilangannya ialah 3, -1. 3, -1. So daripada graf, didapati titik persilangan antara garis lurus, 2x tambah y sama dengan 5 dengan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1 ialah 3, -1. Ini menggunakan kaedah graf. Hari ini saya nak fokuskan kepada kaedah penghapusan. Selesaikan dengan menggunakan kaedah penghapusan. Sebenarnya awak telah belajar lah ketika tingkatan 1. So ini sebagai ulang kaji sahaja. So soalannya ialah menentukan titik persilangan. Menentukan titik persilangan. So kaedahnya step 1. Kena baca betul-betul lah. Darabkan satu atau kedua-dua persamaan dengan suatu nombor untuk menjadikan perkali bagi satu daripada formula ubah itu adalah sama.
Okey, so maksudnya apa? Maksudnya apa? Okey, di sini ya, kita ada 2x tambah y sama dengan 5, persamaan yang pertama. X tambah 2y sama dengan 1, persamaan yang kedua. Okey, so pemboleh ubahnya ialah apa? Apa pemboleh ubah dalam persamaan ini? Apa pemboleh ubah? Apa pemboleh ubah dalam persamaan pertama dan kedua? Pemboleh ubah maksudnya apa? Siapa boleh terangkan sikit pemboleh ubah? Apakah pemboleh ubah dalam persamaan yang pertama dan yang kedua? Pemboleh ubah. Okey, nak jadikan perkali bagi satu daripada pemboleh ubah adalah sama. Apa maksud pemboleh ubah? Variables. Variables. So, apakah variables dalam persamaan satu dan dua? X and Y. Ya, X and Y. Okay, X and Y. X dan Y lah. Ni. X dan Y. X. Okay, sorry. X ataupun Y. Okay. X ataupun Y. Pemboleh ubah. Okay. X atau Y. Pemboleh ubah. Okay, perkali. Perkali maksudnya? Perkali maksudnya? Perkali maksudnya? Nombor lah. Okay. Nombor di depan pemboleh ubah. Okey, perkali. Itu kita panggil sebagai perkali. Contohnya X. X perkalinya apa? X. Perkali bagi X ialah apa? 1. X untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, 1 lah. Okey, 1. Okey, untuk persamaan kedua, perkali bagi X ialah 1. Walaupun tidak dinyatakan. Tapi kita tahulah kalau tidak dinyatakan maksudnya 1 perkalinya. So, kalau untuk persamaan pertama, perkalinya ialah 2. Okey, untuk Y, perkalinya apa? 1. 1. Very good. Ini. Okey, pelajar yang lain, kalau ada masalah, tolong beritahu. Okey. Okey, untuk persamaan kedua, perkali bagi Y ialah apa? 2. 2. Okey, so kita dah tahu apa itu pemboleh ubah, apa itu perkali. Ini kena fahamlah. Okey, kena faham. Okey, so dia kata, okey, langkahnya yang pertama ialah pilih satu pemboleh ubah. Ada dua kan, X dan Y. Pilih satu. Pilih satu pemboleh ubah yang kamu suka dan awak jadikan perkalinya sama. Jadikan perkalinya sama. Contohlah, okey, ada X dengan Y kan, awak pilih. Nak X ke nak Y? Awak pilih. Okey, pelajar, awak pilih nak X ke nak Y? Pilih satu pemboleh ubah. X. Okey, awak pilih X kan? Okey, so kalau nak pilih X, sekarang samakan dia punya perkali. Awak tengok, persamaan pertama, X perkalinya 2. Persamaan kedua, perkalinya ialah apa? 1 kan? So, macam mana nak jadikannya sama? Macam mana nak samakan perkali? Yang atas 2, yang bawah 1. Macam mana nak samakan? Darab. Darabkan. Very good. Okay, so saya tulis semula soalan dia. Okay, 2x. Apa ni? Okay, saya tulis semula persamaan 2x tambah y sama dengan 5
Ini persamaan pertama. Lepas tu X tambah 2Y sama dengan 1. Ini persamaan kedua. Okey, so sekarang saya kena darab persamaan yang kedua. Saya kena darab dengan 2. Okey, untuk samakan perkali bagi X. Okey, so saya darab. Okey, bila saya darab, okey, so yang persamaan pertama masih lagi samalah. Okey, sebab saya tak buat apa-apa kan. Okey, persamaan kedua saya darab. So apa saya dapat? 2 darab X. Saya dapat apa? 2x. 2X. Okey, very good. 2 darab dengan 2Y. 2 darab 2Y. Sorry? Oh, sorry. 2 darab 2y. Sorry, sis. 2 darab 2Y berapa? 2 darab 2 berapa? 4. 4 lah. Janganlah takut. Nombor biasa je, bukannya okey 12 darab 14 ke bukan ah. Okey 2 darab 2 4. 2 darab 1 kena darab lah ni. 2. Kena darab. Ini cara dia untuk darab. Kena tahulah. Darab tu macam mana cara dia. So darab lah, darab. Okey, so yang ini maksudnya darab lah. Takut nanti awak salah faham itu ialah X. Darab lah, darab. Okey, so sekarang okey, so perkali bagi X dah sama lah. Okey, so ini step 1. Step 2, tambah atau tolak. Dua persamaan itu untuk menghapuskan salah satu pun boleh ubah. Okey, sekarang 2X dengan 2X kan? Nak tambah ke nak tolak untuk hapuskan X? Tolak. Sebab 2X tolak 2X, 2X tolak 2X jadi apa? 2 tolak 2? Kosong. Itu yang dimaksudkan dengan penghapusan. Okey, hapus. Kalau bahasa Inggeris dia panggil elimination lah. Okey, elimination. Okey, awak hapuskan satu pun boleh ubah. Okey, so sekarang 2X dengan 2X kita hapuskan. Okey, so apa yang kita ada sekarang ialah Y tolak 4Y. Okey, so kita tulis Y tolak 4Y sama dengan apa dia? 5 tolak 2. 5 tolak 2. Macam itu. Boleh? Faham? Are you okay? Okay, sir. Okey ya. Okey, sekarang Y itu 1Y ya. Okey, 1 tolak 4 berapa? -3. Yes, negative 3Y. Okey, boleh tekan kalkulator, tak ada masalah. Okey. So tekan kalkulator. Kalau tak yakin kan. Okey, so Y maksudnya 1 lah. Okey, 1 tolak 4. So negatif 3 lah. 5 tolak 2? 5 tolak 2? 3. 3. Ini tak payah guna kalkulator pun tak apa kan. Okey, macam mana nak cari Y? Nak cari Y macam mana? Tambah. Bukan? Macam mana nak hapuskan negatif 3? 3 divide by negative 3. Kita pindahkanlah. Okey, pindahkan negatif 3 ke sebelah kanan. Okey, negatif 3 pindah sebelah kanan. Apa akan jadi? Positif. Tidak. You kena faham negatif 3Y maksudnya negatif 3 darab. Negatif 3 darab dengan Y. You kena faham dia. Okey. Negatif 3Y maksudnya negatif 3 darab dengan Y. So, bila bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi 3 bahagi negatif 3. Ataupun awak boleh buat macam ni. Negatif 3Y sama dengan 3. Sekarang nak hapuskan negatif 3, so awak bahagi negatif 3 lah. Macam awak buat sebelah ni. Okey, bahagi negatif 3. Tapi bahagi negatif 3, kena bahagi kedua-dua lah. Bahagian lah, kiri kanan. Okey.
So negatif 3 dengan negatif 3 dia boleh dihapuskan. So awak ada y sama dengan apa? 3 bahagi negatif 3 berapa? -1. Negatif 1. Okey. So itulah cara dia untuk kita gunakan kaedah penghapusan. Okey, untuk dapatkan nilai y. Tapi tak cukup lagi. Bila awak ada y, awak kena cari apa? Kena cari apa? Dah ada y, cari apa? X. Bagus. Kena cari x. Okey. So, cari x. Macam mana pula dengan cari x? Cari x. Kita cari x. Macam mana pula dengan cari x? Saya padam dulu yang ni. Okey. So, kalau tengok dia punya langkah. So, langkahnya. Okey. Oh, tadi. Okey. So, saya dah buat lah. Langkah ketiga saya dah buat lah. Langkah ketiga. Okey. Kita selesaikan. So, kita dah selesai lah. Selesaikan persamaan linear dalam satu pun boleh ubah. Okey. So, kita dah selesaikan. Kita dah dapat y. Okey. Sekarang step yang 4 ni. Kita gantikan nilai yang diperoleh. Maknanya kita dah ada y ya. Kita dah memperoleh, kita dah dapat y. Okey, kita gantikan nilai y ke dalam persamaan asal. Persamaan asal ialah persamaan yang pertama atau yang kedua lah. Untuk mencari nilai pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, maknanya kita dah ada y, kita gantikan y dalam persamaan yang pertama atau persamaan kedua untuk cari x. Okey. So, awak boleh pilih lah salah satu. Okey, yang pertama pun boleh, yang kedua pun boleh. Contoh. Okey, kalau saya pilih persamaan yang pertama, 2x tambah y sama dengan 5. Saya pilih lah. Okey, sekarang saya dah tahu y sama dengan negatif 1. So, gantilah. Ganti. So, apa dia? 2x tambah y gantikan dengan? -1. Negatif 1. Okey, negatif 1. Sama dengan 5. Tambah, tolak jadi? Tolak. Okey. Okey, so kita dapat 2x tolak 1 sama dengan 5. Macam mana nak selesaikan ini? Move -1 to the right hand side. Move negative 1 to the right hand side. So, apa jadi? Apa jadi? Positif. Positif kan? Okey, ni betul. 2x sama dengan 5 tambah 1. 5 tambah 1 dapat apa? 6. 6 kan? So, 2x sama dengan 6. Macam mana nak cari x? 6 divided by 2. Macam tadi lah. 2 bawa ke sebelah kanan. 2x maksudnya 2 dalam x. 2 bawa ke kanan, so jadi bahagi. So, 6 bahagi 2 dapat berapa? 3. 3. Okey, so kita dapatlah jawapannya, titik persilangan 3, negatif 1. Macam tu. Kan, sama kan jawapan 3, negatif 1. Jawapan sama dengan jawapan kaedah graf 3, negatif 1. Okey, so adalah langkah-langkahnya. So, langkah pertama kena samakan, pilih satu pemboleh ubah yang awak suka. Samakan perkali. Buat operasi tambah atau tolak untuk hapuskan pemboleh ubah itu. Dan selesaikan. Dan gantikan. Okey. Ada masalah? Ada masalah? Tak ada. Tak ada. Okey. Dan tadi saya ada sebut nak guna kalkulator, semak jawapan pun boleh. Tapi kalau nak guna kalkulator untuk semak jawapan, kena setting lah. Cara nak setting ialah kita turn on calculator.
Kita onkan kalkulator. Lepas tu kita tekan mode. 1, 2, 3. Okey, kita akan jumpalah EQN. EQN. EQN maksudnya equation lah, persamaan. Okey, kita tekan 1. Okey, lepas tu kita tekan, okey, ini unknown. Kita bukan nak unknown. Okey, kita tekan ini anak panah ni sebelah kanan. So kita tekan sebelah kanan. Kita nak apa ni? Degree. Ini kita tekan degree. Okey, tekan 2. Lepas tu kita masukkan nilai-nilai A, B, C. Okey, so kita masukkan nilai A, B, C. Ini sebenarnya ialah apa? Bentuk persamaan AX tambah BY sama dengan C. Okey, so 2X tambah Y sama dengan 5 adalah bentuk AX tambah BY sama dengan C. So kita masukkanlah. A apa A? Untuk persamaan pertama. Apa nilai A? 2. Ya, 2. Sama dengan B. Apa nilai untuk B? Y. Bukan Y. Dia nak nombor. Dia bukan nak pun boleh ubah. Dia nak 1. 1. C? 5. Bagus. Okey, lepas tu? Apa sudah jadi? Saya salah tekan. Tekan 1. Tekan unknown 2. Ke unknown 2? Saya try pula yang ni ya. Mungkin saya silap. Okey, saya try lagi sekali. Saya rasa saya silap tadi. Okey, maafkan saya. Tekan mode. Cari EQN. Tekan 1. Cari, lepas tu unknown. Unknown ada 2, X dan Y. Saya rasa betul lah. Unknown ada pemboleh ubah. Unknown tu pemboleh ubah. So ada 2 lah, X dan Y. Okay, so kita tekan 2. Okay, tak payah tekan anak panah. Salah tadi. Ajaran sesat. Lupakan. Ajaran sesat tadi. Itu untuk buat benda lain. Okay, so kita tekan 2. Okay, kita masukkanlah A1. Okay, kenapa ada A1? Sebab kita ada 2 persamaan. Okay, so kita akan masukkan A1. Okay, A1 yang atas ni lah persamaan yang pertama. A1 apa? 2. Okay. B1? 1. C1? 5. Betul. Okey, sekarang A2 maksudnya nilai A untuk persamaan kedua lah. Apa dia? A2. 1. Bagus sekali. B2. 2. C2. 1. 1. Bagus. Nampak ni? Dapatlah jawapan X3 kan? X3. X koordinat 3. Lepas tu tekan lagi sama dengan Y sama dengan negatif 1. Aduh, canggihnya kalkulator kita kan. Kita masukkan data, dia tolong buatkan jawapan. Tapi dalam Pixel hanya boleh digunakan untuk semak jawapan sajalah. Kecuali kalau dia keluar dalam objektif lah kan. Kalau objektif bolehlah tekan kalkulator kan. Sebab tak perlu jalan kerja. Tapi kalau soalan bahagian C mesti ada jalan kerja lah. Okey? Ada soalan? Ada soalan tak? Sure. Yes. Kalau dah dapat X equal 3 tu, macam mana nak dapatkan Y negatif 1 tu? Tak, kita dapat Y dulu tadi. Dia X dapat X dapat. Kita dapatkan Y dulu.
Lepas tu kita gantikan dalam persamaan pertama atau kedua untuk dapatkan X. Macam itu. Okey? Boleh? Kalau buku teks dia lain sikit. Buku teks dia hapuskan Y kan. Kalau awak tengok contoh dalam buku teks. Okey, dia tak kisah nak hapuskan X ke nak hapuskan Y ke, tak kisah. Janji awak hapuskan satu dulu. Kena hapuskan satu terlebih dahulu. Okey, tengok ni. Dia ada ayat di sini. Okey. Ni. Okey, darabkan satu atau dua dengan satu nombor. Okey, so awak kena jadikanlah satu daripada pemboleh ubah adalah sama. Satu je pemboleh ubah yang kena samakan perkali. Bukan kedua-duanya. Okey, untuk dihapuskan. Ada masalah lain? Ada soalan lagi? Ada, boleh faham tak? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, sekarang ni nak tahu faham tak faham senang je. Buat. Okey, so saya nak awak buat soalan nombor 2, tentukan titik persilangan. Okey, bagi pasangan garis lurus berikut dengan kaedah penghapusan. Okey, saya nak awak buat A. X tambah 1, X tambah Y sama dengan 1, koma. Okey, maksudnya ini persamaan pertama lah. Koma, lepas tu 2X tambah Y sama dengan negatif 1. Okey, ini persamaan kedua. Okey, cuba buat. Okey, saya nak awak buat dan dah siap Saya minta awak tolong hantar dalam Telegram. Boleh tak? Hantar gambar, jawapan awak ambil gambar, hantar dalam Telegram. Supaya cikgu boleh nampak. Boleh tak? Kalau 3A, hantarlah 3A kan. Kalau 3G, hantar dalam grup 3G lah. Okay? Kalau 3A, 3E, hantar 3E lah. Jangan hantar personal penat nanti nak cari. Hantar dalam grup kelas masing-masing. Okey, saya bagi masa untuk jawab. Untuk soalan ni saya bagi sedikit tips lah. Okey. Awak nak hapuskan X ke nak hapuskan Y? X. Nak hapuskan X boleh? Tak ada masalah. Y. Okey, Y Y. Kenapa Y lebih senang? Because it's already equal. Because dia punya coefficient kalau bahasa Melayu, bahasa Inggeris dia panggil perkali itu coefficient. Coefficient. Okey, lebih senang awak pilih Y untuk kes ni lah. Okey, kerana Y persamaan yang pertama dengan Y persamaan kedua mempunyai perkali yang sama. Apa perkalinya untuk Y? Apa perkali dia? 1. 1. Ni 1. Perkalinya ialah 1. 1. Okey. So lebih senanglah awak guna Y. Nak guna X tak ada masalah. Cuma kalau nak guna X, awak kena darablah persamaan yang pertama dengan 2. Lebih kerja sikit lah. Tapi masih tetap boleh selesaikan. Okey. So saya bagi awak tips awak hapuskan Y. Hapuskan Y. Sebab dia punya perkali dah sama. Nak hapuskan Y ni nak tambah ke nak tolak? Sekarang perkali dah sama, okey. Nak tambah ke nak tolak untuk hapuskan Y? Tolak. Okey, tolak. Awak tolak. Okey, tolak. Okey, lepas tu awak kira. Okey. Carilah nilai Y. Okey, kira untuk dapatkan Y. Dan dapat Y, awak gantikan untuk ke dalam persamaan yang pertama atau kedua untuk dapatkan nilai X.
Okay, so cuba jawab. Tengok siapa yang paling first kali untuk hantar jawapan. Boleh ya? Buat dalam touchpad ke, buku catatan ke, dan hantar ke grup Telegram kelas masing-masing. Okey? Saya mungkin tak sempat nak semak semua, tapi adalah beberapa yang cikgu boleh bincangkanlah. Okey, so kalau dah siap boleh hantar. Ambil gambar, send dalam Telegram. Okay, ada yang dah siap? Boleh hantar? Salah tak apa, jangan takut. Saya tak nampak awak, awak pun tak nampak saya. So tak payah risau. Hantar je jawapan awak. Mana yang salah, kita betulkan supaya kamu belajar daripada kesilapan. Okey, belajar. Dah siap? Sarah, can you send your answer to Telegram? Tak siap pun tak apa. Nak tengok sampai mana awak dah buat, sesat di mana. Boleh, Aksara? Send jawapan awak dalam Telegram. Untuk kita bincang lah. Aksara ada, Aksara? Aksara, are you there? Ya, ada. Boleh, send. Jalan kerja. Tak siap tak apa. Just nak tahu sampai mana kamu telah buat. Okay. Saya akan bantu untuk selesaikan. Then, siapa lagi? Fazila dah siap, Fazila? Lagi sikit. Lagi sikit. Nanti dah siap hantar lah.
Siapa lagi? Ada lagi siapa nak hantar? Ke dah ada hantar? Belum ada. 3E. 3E. Katrina ada Katrina? Katrina ada Katrina? Katrina, where are you? Ungku. Lambat lah Ungku. Dah hampir pukul 9 Ungku. Katrina ada Katrina? Ya, boleh ambil gambar awak punya jawapan untuk kita bincang. Salah tak apa. Nak tahu, just nak tahulah awak punya perkembangan lah. Boleh? Aksara, Fazila, Katrina. Cepat, hantar. Nak tengok. Okay, boleh ambil gambar dan send. Kalau besar sangat, boleh ambil gambar, lepas tu screenshot. Lepas tu baru hantar. Dalam screenshot dia punya saiz gambar kecil sikit. Kalau banding dengan gambar kamera kan. Kamera besar sikit dia punya saiz tu. So boleh ambil gambar, lepas tu screenshot awak punya screenshot gambar dan send. Lebih kecil lah dia punya file. Besar sangat nak send pun dia lambat. Okey, satu dunia tunggu ni. Ungku kenapa lewat Ungku? Ungku ada Ungku. Jadi tengok ada. Ungku ada kan? Ungku kenapa lewat? Belum siap. Tak apa, tak siap tak apa. Bangun lambat. Macam mana kamu nanti form 4 nanti, Ungku? Next year dah form 4. Bangun lambat. Pukul 9 baru sampai sekolah. Dan Katrina hantar je apa yang ada. Tengok je. Sir, Yes. 9.1H, question 1 or 2? 9.1H, question 1 or 2? 2. Sebab penghapusan lebih senang macam ni. I will come back to substitution later. This one easier Okay, sir. if you compare. Ini lebih senang. Ini soalan nombor 2. Sorry lupa nak beritahu. Sebab kaedah penghapusan lebih senang berbanding dengan kaedah penggantian. Lama ni. Hantar je. Asara dah siap? Asara? Asara hantar je, Asara. Hantar je. Tak ada tolak makar, tak ada. Jangan risau. Saya tak ada tolak makar ke, tak ada. Just nak tahu je. Awak punya progress.
Okey, Sarah hantar apa awak punya jawapan boleh, Sarah, untuk kita semak. Boleh, Sarah? Okey, Fazila, bagus. So kita lihat untuk jawapan Fazila. Okey, so kita ada dua persamaan lah, X tambah Y sama dengan 1. Okey, dan 2X tambah Y sama dengan apa ni? Negatif 1 negatif 1. Okey, pastikan tulis dengan betul. Okey, so tolak tolak. Okey, so tolak. Macam mana saya nak ni? Kalau 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 di phone saya boleh tanda terus. Ini pun saya first time try Kita try tengok boleh tak. Ini first experiment. Okey, boleh nampak Okey, so ini saya padam. Ataupun saya crop dulu pun boleh kan. Nampak kecil sikit. Okey. Okey, nampak ni? Okey, so kita lihat. Okey, Y tolak Y persamaan pertama dengan persamaan kedua. Okey, so tolak. Y tolak Y, hapus. So X tolak 2X. Okey, betul. 1 tolak negatif 1, betul. 1 tolak 2, negatif 1, betul. Okey, 1 tolak negatif 1, 2, betul. Okey, bawa ke sebelah. Okey, so 2 bagi negatif 2, 2 bagi negatif 1. Okey, so you dapat X sama dengan negatif 2. Okey, betul. Okey, lepas tu awak gantikan. Okey, X tambah Y sama dengan 1. Okey, persamaan asal. X sama dengan negatif 2. Jawapan awak dapat. Gantikan. Kenapa ada Y1? Ini tidak betul. Ini yang jawapan tadi So, awak gantikan apa? Gantikan 2 negatif 2X. Ini tak betul. Okey, awak sebab ikut jawapan tadi kan. So, awak gantikan Y. Bukan gantikan Y, gantikan X. Sebab X yang awak dapat. Yang tadi gantikan Y sebab awak dapat Y dulu. Okey, so awak gantikan X. So, X tambah Y sama dengan 1. Ini persamaan asal. Lepas tu X sama dengan negatif 2. Ini jawapan kamu dapat. Gantikan. Okey, gantikan. X negatif. X negatif. X sama dengan negatif 2. So, gantikan. So, dapat apa? Negatif 2. X negatif 2. Gantikan. Okey, gantikan ni. Okey, semua belajar tau. Bukan Fazila je tau. Semua sekali. Okey, buat betul lah kan? Okey, so gantikan X negatif 2. Negatif 2, lepas tu apa? Gantikan X. Gantikan X kan? Negatif 2. Lepas tu apa? Negatif 2 lepas tu? Gantikan X. Negatif 2. Lepas tu apa? Negatif 2 lepas tu apa? Bagi. Tak gantikan ni. Gantikan ni persamaan pertama kan?
X tambah Y sama dengan 1 kan? Persamaan pertama kan? Ni kan? Sekarang awak ada nilai X kan? Negatif 2. Ganti. Ganti X ni sama dengan negatif 2. Ganti ni. X ni saya buang. Tukar dengan negatif 2. Ni. Lepas tu apa? Negatif 2 lepas tu tambah apa? Tambah Y sama dengan 1. Okey, bagus. Okey ya. So kita gantikan X ni dengan negatif 2. Okey. So macam mana nak cari Y? Y sama dengan negatif 2 tambah Y sama dengan 1. So Y sama dengan apa? Y sama dengan apa? 1 tambah 2 ni. So I need to do nak siap. Uzairi Farin, yes, ada soalan? Uzairi Farin, ada soalan? Dia raise hand, lepas tu dia tinggal. Okey. Apa ni? Tadi 1 tambah 2. Okey. Kenapa 1 tambah 2? Ungku, kenapa 1 tambah 2? Mana datangnya 1 tambah 2? Tolong terangkan sikit. Dah betul tu. Nak tanya, nak dengar suara Ungku sekejap. Macam mana you tahu 1 tambah 2? Y sama dengan 1 tambah 2. Betul lah. Kenapa? Negatif 2 setelah insert. Betul lah tu. Kan? Okay. Negatif tu kita bawa ke sebelah kanan. Change side. Tukar. So akan jadi 1, okay. Kekal lah kan. 1 kekal sebelah kanan. Yang negatif 2 bawa ke sebelah kanan. So negatif 2 bawa ke sebelah kanan jadi tambah 2. Okay. Tukar tempat, tukar tanda lah. So dapatlah nilai Y sama dengan 1 tambah 2 berapa? 3. 3. So kita dapat jawapan kita titik persilangan X negatif 2, Y 3. So jawapan patutnya negatif 2, 3 lah. Okay, kita boleh semak jawapan kita dengan kalkulator. Okay, kita tekan on. Okay, tekan mode. Cari EQN, tekan 1, tekan 2. Lepas tu key in A1. Apa A1? Apa nilai? 1. 1. B1. 1. 1. C1. 1. 1. A2. 2. Betul. B2. 1. Bagus. C2. Negatif 1. Negatif 1. Sama dengan. So dapatlah ni. X negatif 2. Betul. Tahniah. Lepas tu Y 3. Bagus. Tahniah. Okay. So tadi Fazilah dapatlah 1 markah lah. Okay. Sebab dapat nilai X. Tak dapat nilai Y. Adalah markah sedikit. Okay. So yang lain ada hantar. Tengok ada tak? Tak ada. Hanya Fazilah hantar saja. Okey, so itu jawapan untuk soalan A. Sekarang kita lihat soalan B. Okey, cuba jawab soalan B. Nombor 2B. Tentukan titik persilangan bagi pasangan garis lurus berikut dengan kaedah penghapusan. Okay, so B. Kita ada X tolak Y sama dengan negatif 4 persamaan pertama. Okay, koma.
3x tambah y sama dengan 4 persamaan kedua. Okey, gunakan kaedah penghapusan. Okey. So, nak hapuskan x ke nak hapuskan y? Okey, tak Chinese ada hantar. Y. Okey, hapuskan y ya. Okey, hapuskan y. Okey, kenapa hapuskan y? Oh, tak Chinese dah siap. Okey, tak Chinese dah siap untuk soalan B. Okey, bagus, tak Chinese dah siap. Okey, awak jawab pelajar. Hapuskan y. Okey, kenapa hapuskan y? Kenapa hapuskan y? Sama nilai. Sebab dia punya perkali sama kan? Perkalinya sama. Apa perkali dia? Untuk y. Perkali bagi y apa? 1. 1. Perkali bagi y, 1 juga yang persamaan kedua. So, sama perkalinya. So, kita boleh hapuskanlah y ya. Ini negatif 1. Bawah ni positif 1. So, nak guna operasi tambah ke tolak? Tambah. 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 Sebab negatif 1 tambah 1. Apa jadi? Apa akan jadi? Sifar. Sifar. Okay, so akan jadi sifar lah y ya. Sifar tu jadi y. Y jadi sifar. Maknanya dihapuslah. So tak adalah y lagi. Dah mampus. Dah mampus dah. Okay, so cuba awak selesaikan untuk dapatkan nilai y. Okay, dah siap boleh send dalam grup lah. Okay. Okay, untuk tak cak ni saya dah semak lah. Saya dah hantar. Okay, cuma tak cak ni kena tuliskanlah koordinat sebab dia nak titik persilangan. So kena tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Okay, koordinat. Okay, dan user. Wah, dah siap A, B, C, D. Lagi advance. Okay. Okay, so A, B, C, D. Soalan 9.1H. Dah siap. Ada yang dah siap lah. Empat soalan dah siap. Lagi advance. Bagus. Sangat menakjubkan. Okey. Setakat ni saya ada jawapan yang saya terima daripada 3 gemilang. Okey. Ada yang dah jawab. Tanica dah jawab 4 soalan. Okey. Tak Cani ada jawab 1 soalan B ya. Tak Cani ada send soalan B. Jawapan mesti dalam bentuk koordinat lah sebab dia nak titik persilangan. So mesti ada koordinat lah. Okey, 04. Okey, 3A, 3E ada tak wakil?
Dia nak wakil daripada 3A dengan 3E. Untuk semak. Untuk disemak oleh cikgu. Salah tak apa. Okey. Yang penting kita belajar daripada kesilapan. Okey, ada? Fazila, ada dapat jawapan Fazila. Lagi sikit. Okey, saya tunggu sikit. Katrina ada, Katrina? Belum sampai lagi awak punya jawapan. Yui Chen. Apa lah? Ada 30 orang pelajar, tahniahlah. Okey, yang dapat hadir. Harap dapat belajar sedikit sebanyak. Hujan ni ada. Line tak apa-apa, bagus. Kara okey, Kara. Kara Husin. Kara okey. Ada soalan? Okey, ada lagi nak hantar? Dah, siap, Fazila. Senyap je tiba-tiba. Okey, dah ada. Okey, kita tengok. Okey, saya download. Kecilkan. Okey, saya copy paste. Send that one. Tak boleh bawa depan. Okey. So, kita lihat jawapan Fazila. So, persamaan pertama, persamaan kedua, okey, kita gunakan addition. Kan? Operasi tambah. Okey, tambah. So, apa you dapat? Negatif Y dengan tambah Y, kita tambah, so hapuslah. So, apa ni? X tambah 3X. So, X tambah 3X. Ni. Silap ni. Kita guna operasi tambah. Bukan tolak. Tolak yang tadi. Sebab kita boleh pilih tambah atau tolak.
So kalau kita guna tambah, semua kena tambah lah. Kalau tolak, semua kena tolak. Okay, so memang ini kesilapan biasa lah. First time kan. Okay, so kena buat latihan supaya lebih, supaya tidak buat kesilapan lah. Okay, so memang saya nak tengok awak punya jawapan. Okay, supaya belajar lah. Okay, so ada silap di sini. Bukan tolak, tambah. Okay, so sepatutnya, saya tulis sini X tolak Y sama, saya tulis atas sikit, takut nanti tak cukup ruang, ruang tak cukup ruang. Okay, so saya tuliskan jawapan yang sepatutnya ialah, apa ni, X tolak Y sama dengan negatif 4. 3X tambah Y sama dengan 4. So, sekarang saya nak hapuskan Y. Saya guna operasi tambah. Ni tambah atau tolak. Sekarang saya guna tambah sebab tambah kita boleh hapuskan Y. Bila dia ada satu tambah, bila dia ada satu positif, satu negatif, kita akan guna tambah lah. Kalau satu tambah, satu tolak, kita akan guna tambah untuk hapuskan. Okey, so X tambah 3X sama dengan negatif 4 tambah 4. X tambah 3X berapa X? Pelajar, boleh bantu? X tambah 3X berapa X? Boleh bantu 4X. 4X, Okey, so ni 1X. So negatif 4 tambah 4 berapa? Sifar. Okey, guna mic lah. Guna mic sifar. Okey, Ungku guna mic. Senang. Kita boleh berinteraksi secara spontan, direct, live, kan? So X apa? X. Macam mana nak cari X? 4X sama dengan sifar kan? So X sama dengan apa? Sifar bahagi 4 kan. Ini kita buat sedikit jalan kerja lah kan, supaya pelajar faham kenapa sifar kan. Kita bawa 4 ke sebelah kanan. So jadi bahagi. 4X maksudnya 4 darab X. So darab dibawa sebelah kanan jadi bahagi. So bahagilah. Sifar bahagi 4 berapa? 4 ke sifar? Ke 1 jawapan. Sifar bahagi 4 apa jawapan? Sifar ke 4 ke 1 ke? Sifar. Okay, so kita dah ada nilai X. Okay, kita dah selesaikan. Kita gantikanlah. Okay, nilai yang diperoleh. Yang diperoleh ni X lah. Kita gantikan nilai yang diperoleh ke persamaan asal. Persamaan asal ni lah. X tolak Y sama dengan negatif 4. Ataupun gunakan 3X tambah Y sama dengan 4. Pilih salah satu. Okay, kita gantikan untuk dapatkan pemboleh ubah yang satu lagi. Okey, contoh saya gunakan apa? X tolak Y sama dengan negatif 4. Sekarang saya gantikan. Gantikan. Okey, gantikan apa? X ke Y? Gantikan apa? X ke Y? Baca? Gantikan X ke Y? X. X, kita gantikan X. X sama dengan sifar ni. X sama dengan sifar. So yang ni kita ganti, yang ni ganti kat sini. Gantikan X ni, ganti, tukar. X ni ganti dengan sifar tolak Y sama dengan negatif 4. Okey. So, sifar tolak Y berapa? Sifar tolak Y. Sifar tolak 2 berapa? Sifar tolak 3, negatif 2. Sifar tolak 3 berapa? Negatif 3. Sifar tolak 4 berapa? Negatif 4. Habis kalau ini, sifar tolak Y?
Sama je kan? Cuma negatif Y. Okey, sama dengan negatif 4. Okey, lepas tu apa? Lepas tu yang ni negatif 1 lah sebenarnya. Kan? Negatif Y maksud negatif 1. Okey, so kita bawa lah negatif 1 ke sebelah kanan. So kita dapat Y sama dengan negatif 4 bahagi negatif 1. So dapat jawapan Y sama dengan 4. Okey. So at the end jawapan kita sebenarnya ialah titik persilangan sifar 4. Ini jawapan dia. Okey. So di sinilah. Okey, tengok ni pelajar. Okey, jawapan ni Fazila, okey. Bila X you salah, tak betul. Walaupun awak ada gantikan nilai awak, okey, tapi jawapan awak nanti salah. Sebab nilai X awak salah. So sangat penting untuk awak membuat dengan tepat. Dari awal lagi kena tepat. Dia tak boleh silap di tengah jalan. Okey, tak boleh silap mesti betul semua sekali. Kalau tak nanti dia akan efek pada jawapan yang seterusnya. Okey. Okey, lagi ada sedikit masa lagi. 10 minit kita bincang lagi satu lagi soalan sebelum kita tamatkan Google Meet kita. C. Cuba jawab C. Tengok ada tak jawapan. Okey, setakat ni masih tiada lah. Kita bincang sampai kita bincang C lah. Untuk jawapan D nanti saya share lah jawapan. Untuk D saya share jawapan apa? Tanya je lah. Okey, boleh buat C. Dah ada mesej, dah sampai jawapan. Jawapan D. Nanti boleh tengok. Tak ada pun. Ingatkan ada mesej. Ada. Okey. So ini jawapan tak macam ni. C. Okey, so soalannya X tolak Y sampai dengan negatif 5. 2X tambah 3Y sampai dengan negatif 10. Okey, persamaan yang pertama darab dengan 2. Okey, darab dengan 2. So, you dapat 2X tolak 2Y sampai dengan ni. 10 ke negatif 10? Macam ni? Yes, sir. 10 ke negatif 10? Darab kan? Silap ni, negatif 10. Okey, yang ni awak negatif 2X tambah 3Y. Okey, ini awak just salin saja kan daripada persamaan kedua kan? Ini persamaan kedua, ini persamaan pertama. Persamaan pertama awak silap ada negatif. Nanti, so ada silap sikit. So ini operasi tolak lah. Operasi tolak. So 2X tolak 2X sifar lah. Okey, negatif 2 tolak 3. So dapat negatif 5. Betul. Negatif 10 tolak negatif 10. So jadi sifar. Yang ni betul pula. Yang ni betul. Negatif 10 tolak negatif 10. So dapat sifar. So you dapat Y sama dengan
sifar bagi negatif 5 lah. Ni tak ada. Sebab negatif 5 bawa sebelah kanan lah. So bahagi dapat nilai Y sama dengan sifar. Okey. Sebab negatif, sebab sifar lah, tak ada negatif lah. Kalau sifar, dia tak ada negatif sifar. Sifar tak ada negatif. Okey, sifar tidak ada negatif. Sifar ialah sifar. Kosong, tak ada negatif. Okey, so dapat nilai Y. Lepas tu dapat nilai Y, lepas tu gantilah. Okey, substitute nilai Y. Okey, dalam persamaan. Okey, persamaan yang digunakan X tolak Y sama dengan negatif 5. Ini yang asal lah. Ini yang asal. So, gantikan Y sifar. So, X tolak sifar sama dengan negatif 5. So, dapat X sama dengan negatif 5. So, dapatlah jawapan titik persilangan negatif 5 sifar. Okey? Ada soalan? Ada tak? Pertanyaan? Ada pertanyaan? Senyap je. Ada pertanyaan? Okey, D. Okey, kita habiskan D. Nah, ini jawapan daripada Tan User lah. Okey. So, 2X tolak 3Y sama dengan 5. 3X tambah 2Y sama dengan 14. So, kena samakanlah per kali boleh ubah, pilih. Nak hapuskan X ke nak hapuskan Y. So, Tan User dia telah hapuskan X. Okay, so dia darab dengan 3, darab dengan 2. So, dapat 6X tolak 9Y sama dengan 15. 6X tambah 4Y sama dengan 28. Lepas tu, gunakan operasi tolak. Okay, guna operasi tolak. 6X tolak 4, 6X sifar lah. Negatif 9 tolak 4, negatif 13. 15 tolak 28, negatif 13. So, dapat Y sama dengan 1. Okey, gantikan Y. Okey, gantikan. So, 2X tolak 3 darab 1 sama dengan 5. So, 2X tolak 3 sama dengan 5. Pindah, dapat ini. Dan dapat jawapan X sama dengan 4. Dan akhir sekali, titik persilangan 41. Ada soalan pelajar? Tak ada. Okay, so saya harap boleh faham. Tolong buat nota nanti dan semoga berjayalah untuk ujian yang seterusnya. Okay, so jumpa lagi hari minggu depan lah. Okay, minggu depan. Okay, see you next week. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. See you next week. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Fazila. Thank you. Thank you, Kaira. Senyap je, Kaira.